saya akan beritahu dekat sini ya. Saya adalah pesakit kanser. I am cancer survivor with cancer breast. Saya ada breast cancer stage 4 dan saya juga adalah pesakit autoimmune disease for 25 years. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So saya nak explain dulu tentang apa kata saya akan share pada rakan-rakan semua tentang apa maksud muamalat tu. Basically kan, correct me if I'm wrong, ada ahli ada ugamawan yang di dalam ni ke correct me if I'm wrong, tapi ini yang saya akan share adalah begini. Basically kalau secara umumnya dalam Islam tu sendiri kita ada tiga cabang dia yang kita kena tahu. Cabang yang pertama tu adalah akidah. Okey, akidah tu dia adalah berbentuk, semua orang tahu, saya rasa everybody knows there is, apabila kita bercerita pasal akidah kita akan bercerita tentang belief, kepercayaan kita. Betul tak? Ya, betul. Akidah based on kita punya kepercayaan. Apabila kita ada kepercayaan, dia akan membawa kepada satu lagi konsep yang mana kita akan dengan adanya satu kepercayaan yang kita rasa kita boleh pegang dan kita yakin, dia akan membentuk satu bentuk akhlak. Akhlak ni adalah morality ataupun etika kehidupan kita. Untuk kita jadi a good Muslim, a good people, ataupun a good yang seterusnya lah. So kita kena ada akhlak tu. Apabila ada combination of akidah, kepercayaan yang bagus dalam diri kita dengan akhlak yang bagus yang kita bawa as a Muslim tu sendiri, maka ianya akan mewujudkan satu konsep, which is konsep tersebut adalah perundangan Islam yang kita panggilnya secara dalam bahasa Arabnya kita panggil syariah. Biasa you guys biasa tak dengar syariah tu? Di bawah syariah tu sendiri, rakan-rakan, sebenarnya di bawah syariah tu dia ada pecahan lagi. Dia ada lagi dua kaki, ada dua cabang. Yang mana cabang pertama adalah ibadah. Yang mana ibadah tu adalah man to God, adalah hubungan kita dengan Allah. Anything yang kita lakukan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ibadah. This one adalah special, the only for Muslim sahaja. Dia tak boleh untuk orang-orang yang beragama lain. Dia tak ada. Ibadah ni dia tak ada. Dia tak dapat speciality dalam ibadah tu, dia tak dapat. However, di dalam syariah kan saya bagi tahu tadi kita ada dua pecahan. Okay, pecahan pertama ibadah. Ibadah adalah man to God, antara kita dengan Tuhan. Another part adalah muamalat yang saya bagi tahu tadi. Actually, muamalat ni dalam istilah bahasa biasa je, in the layman word, adalah muamalat adalah man to man activity. Hubungan kita sesama manusia, yang mana hubungan kita sesama manusia dalam melakukan daily activity. Yang mana ianya tidak melibatkan perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan berpadukan warna kulit, pegangan agama, dan apa juga kepercayaan kita. Dan kenapa saya pilih muamalat tu sebenarnya? Sebab apabila kita ni sebenarnya menjadi sukarelawan, kadang-kadang kita terlampau, apabila kita rasa kita adalah sukarelawan Islam, sukarelawan Muslim yang ada nama sukarelawan Islam, sukarelawan Muslim. So kita banyak kita punya kita punya scope kita tu dia agak agak tertutup, which is kita hanya rasa kita hanya perlu menjalankan aktiviti sukarelawan kita, aktiviti dakwah kita hanya kepada golongan Muslim aja. Sebenarnya benda ni actually kita, macam mana kita membawa diri kita, ke arah mana kita nak meletakkan diri kita, kat mana kita rasa specialnya kita. Adakah kita ni sebenarnya nak jadi seorang sukarelawan kerana nakkan glamour, ataupun kita rasa kita nak membantu insan-insan yang memerlukan? Muamalat ni sebenarnya dia berkaitan juga dengan makhluk sebenarnya. Dan lepas ni baru saya akan explain. Now, everybody saya rasa a bit clear sebenarnya tentang muamalat tu.
Okay, now Yes. baru saya masuk. Baru saya masuk tentang siapakah saya ni sebenarnya. Saya ni mempunyai latar belakang dalam bidang kaunseling. Saya juga adalah sukarelawan daripada Sukarelawan Dakwah Islamiah ataupun lebih dikenali dengan nama SUDI. Di samping itu, saya juga adalah seorang sukarelawan sosial Islam daripada JAKIM, yang mana kita banyak menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Antaranya adalah LGBT, masalah gelandangan, kita ada masalah golongan-golongan asnaf, dan juga kita ada juga masalah rakan-rakan kita yang terlibat dalam isu-isu dadah, golongan remaja, masalah Joanna. Dan di samping itu juga saya juga adalah kita panggil life support responder, ataupun dalam bahasa medikalnya kita panggil paramedik. Okey, saya akan beritahu dekat sini ya. Saya adalah pesakit kanser. I am cancer survivor with cancer breast. Saya ada breast cancer stage 4. Dan saya juga adalah pesakit autoimmune disease for 25 years. Adanya rezeki ni, saya anggap penyakit yang saya ada ni is a part of rezeki. Which is, for me, penyakit tu adalah anugerah. It's a part of rezeki dan kehidupan tu adalah amanah. Kenapa saya memilih untuk meneruskan memperhambakan, boleh tak cakap macam tu, memperhambakan diri sebab saya sebagai seorang sukarelawan adalah kerana di balik saya punya kekuatan ni, saya ada satu kisah which is yang saya rasa saya akan berkongsi dengan Tuan Puan dalam ni, sebab saya sangat tersentuh. Saya sangat tersentuh apabila saya didatangi oleh seorang sahabat, non-Muslim sahabat, yang dia almost every day hadir ke hospital dengan melawat saya tanpa dia mengenali saya. Dia tak kenal saya pun. Saya pun tak kenal dia. Tapi saya jadi agak tersentuh apabila dia punya statement dengan saya ketika saya berada di ICU pada ketika itu. Setelah saya sedar dan saya tanya siapakah dia sebenarnya, dia punya jawapan saya rasa macam sangat deep sangat. Dia panggil saya sister. Sister, dia kata dalam kepercayaan dia. Sister dalam kepercayaan dia, if dia melawat orang yang sakit, dia akan mendapat 70 gandaan pahala. Itu statement dia pada saya. Saya bercakap dengan beliau. Dan dia berkata, "Dear sister, actually, that guy beside you adalah jemaah." Dia punya statement tu like this lah. Dia lebih kurang saya translate ya. Adalah jemaah komuniti beliau. Yang beliau pun tak kenal. Tapi beliau dimaklumkan oleh jemaah lain bahawasanya saudara tersebut berada di hospital. However, dia melihatkan saya berada terlantar di hospital yang sama pada ketika itu, which is nobody to see me, come and see me. Dia rasa macam kesian dengan saya, dia kata. Dalam ICU, kita memang orang tak boleh melawat. Dia ada waktu-waktu tertentu saja yang melawat dan dia datang adalah pada hari bekerja. Dia datang pada hari bekerja. Dah tak payah bekerja. Lepas tu dia datang pukul 1, pukul 2. Saya start daripada tu yang saya nekat untuk menjadi seseorang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Walaupun saya bukanlah seorang yang kaya raya. Which is dengan kemahiran yang saya ada, dengan kemampuan yang saya ada, so daripada situ yang saya nekat untuk memberi manfaat pada orang-orang lain. Sebab kalau saya bercerita dengan rakan-rakan semua, of course saya tahu each of you ada kelebihan sebenarnya, tapi you all belum lagi digging it secara digging mendalam tentang apa yang you all ada. Apa kemampuan? Sebab mungkin ada kadang-kadang ini from myself lah. From myself, which is kita banyak pemikiran kita, saya rasa semua pun berfikiran macam which is kalau kita nak jadi baik, kita nak berbakti, kita kena duduk surau dan kita kena everything start dengan surau.
Sebenarnya tidak. Sebenarnya dekat mana-mana pun apa yang kita buat, any activity, ingat tak, any activity yang macam saya bagi tahu tadi, muamalat, apa saja yang kita buat tu adalah is a part of ibadah sebenarnya. Simple je, dan benda tu tak semestinya kita kena melibatkan oleh Muslim dengan Muslim. Sebenarnya apabila kita memilih untuk menjadi seorang relawan, menjadi seorang volunteer, sebenarnya kita kena tahu. First, kita kena tahu siapa kita. Kenali diri kita dulu. Apa kelebihan kita sebelum kita berkhidmat dengan orang lain. Apabila kita mengenali diri kita, kita tahu siapa kita tahu apa pendidikan kita, dan dari situ baru kita akan create. Kita sendiri kena create apa kita punya visi, apa kita punya fokus, apa benda yang kita nak bantu, apa end product dia. Sebab saya ni budak komersial. So jadi bila budak komersial ni mungkin dia akan merelate, dia campur everything. Medical dia campur, marketing dia campur, ada sedikit knowledge about the Islamicnya foundation tu, semua benda dia campur, dia blend kan, and then kita cuba gunakan dengan kemahiran yang kita ada. Okay, Assalamualaikum. Ya, Kak Ros explain sikit apa yang you cakap. Okay, sorry, nak explain sikit apa yang you cakap. Actually, that is true. You have to actually know yourself, tahu who you are and what you are. Maknanya, what can you give back to society? You know, Allah dah bless kita with so many things, you know, yang kita memang tak mampu nak sebut. Free oxygen, Allah bagi pendengaran, penglihatan, macam-macam benda. That's why Allah sebut dalam Quran banyak kali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalilan ma tashkurun. Khalil maknanya sikit sangat di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Maknanya, erti syukur, you know, one of the bigger erti syukur is actually memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, kurnia yang Allah berikan kepada kita ke jalan Allah. Sebab dia ke jalan Allah tu dia tak kira sama ada Muslim, tak Muslim, so that is actually muamalat. Who you are, what you can give back to people and to society. So that is actually in a nutshell, you know, maksud benda tu. You know, macam Sister Casey cakap tadi betul. Kita identify diri kita. Kalau Allah anugerahkan kita sesuatu, maknanya you can draw, you can still contribute. And you know, macam for me, sikit lah sebut tentang myself kan. I dulu was in advertising line berapa puluh tahun. Then I was thinking, macam mana saya nak contribute di dalam line ni. Tapi Allah guide. You know, bila kita nak sesuatu, kita fikir tentang benda tu, Allah akan guide kita. Kita berdoa dan kita bermunajat pada Allah, kita minta Allah akan guide. Tapi benda tu, inilah, you know, you have to want that. And you have to realize that you nak give back to society. Sebab you dah dapat so banyak from Allah. So yang tu kesedaran lah. And we want to call each and every one of you, remember, has a gift. Allah has given you something. Search your soul, cari dalam diri kita. Apakah keistimewaan yang Allah beri kat kita tu, dan adakah ia masa wang ringgit, it could be anything, it could be the smallest of thing. Even wang ringgit pun tak semestinya kita kaya. The smallest amount yang kita ada, kalau macam dalam poket kita cuma ada RM10, kita sanggup berikan RM5 atau RM2, RM3, itu dah banyak. Sebab Allah bukan kira amount tu, Allah kira niat kita dan keadaan kita. So kalau kita faham tu, you know, because kita here sekejap saja, but we are going to a bigger place. You know, so kita kena prepare hari-hari, kita kena fikir apa benda yang kita boleh buat. Ya, yang benda yang boleh mendatangkan tabungan kita untuk ke sana. Bukan semestinya hanya dalam bentuk syariah, tapi bentuk muamalat sangat-sangat luas. Macam Sister Casey is doing the sharing. So thank you so much. You're doing great. Alhamdulillah. Go on. Kak Ros pun dah explain very detail sebenarnya. Add on pada apa yang saya cuba sampaikan pada rakan-rakan sedang online bersama saya hari ni. Saya bercerita sikitlah bab perubatan ni. Yang which is, doktor tak akan ceritakan inilah tugas kita sebagai sukarelawan, especially macam saya yang related dengan medical. So yang itu yang kita akan explain pada pesakit, which is yang dia akan macam, oh macam tu. Then apabila saya punya sharing tu dan dia willing untuk go untuk proceed dengan dia punya treatment, makanya kalau dia sihat, it's a part of generate pahala, betul tak? And then dalam masa yang sama, kalau you guys perasan, of course apabila contohnya dekat hospital, apabila kita ajar,
kita ajar pakcik, kita ajar relatif dia, and then dia pula apply dekat ayah dia. Okay, dekat rumah dia mandikan, contohnya yang bedridden, okay macam ni nak lap, pusingkan, nak angkat, lap dekat bahagian takut nanti ada luka nanti kalau kat belakang. So apabila dia praktis, dapat lagi kita, dapat tak? Dapat lagi kita kredit. Pahala dah kat situ, dah jadi ibadah dah kat situ. Kadang-kadang kita selalu fikir, if nak jadi sukarelawan ni, kita kena pergi di luar, kena pergi sana, pergi sini. Wahai sebenarnya dalam rumah kita sendiri pun kadang-kadang kita dah boleh generate income kita melalui penghasilan pahala. Kita dah boleh jadi sukarelawan sebenarnya dalam rumah kita sendiri. Ya, Suri? Okey Kak Azlan, saya tambah sikit lah pasal Boleh. yang macam sukarelawan medical lah. Saya seorang CBR First Aid and Tired. Saya ada lesen juga sebenarnya CBR dengan ni, sebab saya macam contoh orang kena accident ke ataupun mana-mana tu saya boleh CBR lalu sebab saya ada lesen sendiri. Maknanya saya ada training. Dan macam tanya macam mana nak jadi sukarelawan medik dan boleh kena pergi hospital lah, sebab macam ada boleh je macam anda kata macam yang dalam rakan-rakan dalam ni bolehlah daftar Medicom ke atau MR. Dia orang dialu-alukan macam saya ni saya ambil BMI, saya ambil BMI CBR, dan saya adalah orang kata saya dressing lah. Yang sorry Kak, saya sikit saya tambah satu ilmu yang di Kamboja. Saya pergi wakil Malaysia yang Malaysia hantar yang 49 orang sukarelawan di Kamboja. Waktu saya di sana tu, saya ada satu yang kes yang memang orang kata mengandung. Apabila dia jatuh di Tasik, ni apabila dia mengandung dalam 9 bulan lah. Saya rasa ni hampir baby nak keluar silap saya. Kalau saya tolong betulkan Dan after dia punya tapak kaki dia jatuh dekat Tasik tu memang nampak tulang tapak kaki dia. So saya rasa kalau apabila orang nampak tu memanglah saya tak tahu lah dia berani ke tak, tapi macam memang waktu tu dia guna kain yang macam kain buruk, dia macam dia tak ada ubat. Apabila dia tak ada ubat, dia macam pusing je, guling lah. Lepas tu apabila saya pergi dekat kedai dia nak beli, kebetulan tu saya aus sangat, saya pergi beli air dekat di sana. Dan saya nampak nanak dia memang nanak sangat-sangat. Lepas tu ada ulat lagi. Wow. Saya rasa memang tak ada. Kalau orang nampak tu saya rasa memang dia sehari memang tak dapat makan lah. Dan apabila waktu tu yang saya ada dalam first aid box ni tak adalah barang banyak sangat. Apa yang ada, sebab keluarga saya ada juga kakak saya staff nurse. Dan saya tanya kakak saya waktu dia kata memang tempat tu jahil. Sebab apabila dia ajak hospital guna bahasa Khmer, dia tak nak pula. Then saya ambil lah, saya ambil dalam 5 minit lah, cuci anak dia, keluar ulat dia. Dan saya dressing lah setiap kali saya 3 bulan di sana. Setiap kali saya dressing, setiap kali saya dressing, apabila balik Malaysia saya dapat berita baik. Dia sihat, dia dapat baby baru. Saya suka sangat lah sama macam pengalaman saya ni. Dan di banjir pun memanglah saya biasa ambil CBR macam tu lah. Inilah pengalaman yang paling manis di Kamboja. Tak lupa sampai sekarang. Masya Allah, hebat Spring. Okay, sebenarnya kan Bik Odell, saya sebenarnya sekiranya diberi peluang untuk keluar negara, saya akan pergi. Tetapi kerana masalah kesihatan yang saya hadapi, so untuk saya berkhidmat keluar negara tu sebenarnya agak sukar sikit. However, kalau yang dekat Malaysia ni sebenarnya untuk pengetahuan, ramai sebenarnya orang yang kat luar sana sangat susah untuk mendapatkan rawatan. Just to share sedikit tentang pengalaman saya untuk handle a few case dalam negara. Contohnya like saya ada Uncle Ravi. Saya kalau bercerita pasal Uncle Ravi ni saya agak sebab. Uncle Ravi adalah seorang pesakit kanser pankreas dan dia mendapatkan rawatan daripada GH Penang. I tak tahu macam mana dia dapat nombor I tak tahu. And then wife dia telefon saya, Miss Kabati, nama isteri dia Kabati.
Cantik. Saya suka. Dia soft spoken. Orang apa ni? Orang Penang. So dia call me, dia just call me, dia kata adik, dia kata suami, dia beritahu suami saya ni, dia kata perlukan, which is dia perlukan untuk sebulan. Dia perlukan, dia perlukan susu ensure. Kan? Yeah, Dapat tak nak cakap cepat semangat. So dia perlukan susu ensure about 8 tin sebulan. 8 tin sebulan. So Uncle Ravi ni dia adalah pembantu teksi sewaktu sihatnya. Dan wife dia tidak bekerja. Anak-anak dia yang paling besar pada ketika itu adalah paling besar umur 10 tahun. 10 tahun. So apa yang saya buat, first soalan yang saya agak tersentak juga, dia tanya dengan saya. Saya ni Indian. Dia bagi tahu. Saya Indian. Saya bukan Islam sister. You boleh bantu I ke? Itu soalan dia. So saya beritahu dengan dia, auntie, I try my best. In a way, saya ada a few kawan-kawan yang kita buat sedikit collection, sikit-sikit. Sebab kita ni sebenarnya, walaupun saya ada a few join NGO, tapi apabila begini, so kita kadang-kadang kita tak boleh dapat duit on the spot. Kita nak dapat duit on the spot tu sangat susah untuk bantu orang. Jadi kita ada kawan-kawan yang bermulia hati yang top up seorang sikit. So for your info guys, untuk satu tin susu ensure 800 gram tu, harga dia pada ketika itu adalah RM82 setin. Which is dia perlukan setiap bulan ada 8 tin. So you all boleh calculate lah. 82 kali 8 untuk setiap bulan. Dekat sebulan tau gaji saya tu. Time tu lah. Dekat sebulan tau gaji saya time tu. So Alhamdulillah Allah memudahkan saya walaupun orang yang saya bantu tu adalah sahabat kita yang bukan orang yang beragama Islam dan dia beragama Hindu pada ketika itu dan hingga akhir hayat dia. Apa yang saya kata yang membuatkan saya sedih, adalah Uncle Ravi passed away about last 3 years. And then apa yang saya dapat maklum, selepas Uncle Ravi pass away, his wife convert to Muslim. Dan bila saya tanya, kenapa dia convert? Tapi just yang from my heart, I bit sad sebab Uncle Ravi pernah menyatakan hasrat dia. Dia kata, sebab you adik, you sangat baik, I jatuh cinta dengan apa yang you bawa. Sebab dia kata, saya selalu jumpa orang Muslim selalu cerita sama saya pasal cerita pasal Allah, cerita about God, cerita all the good things. Tapi dia kata you never tell me about your religion. Tapi you good thing to you do a good thing to me. Just remember, sometimes Masya-Allah. Kadang-kadang kita tak perasan orang-orang macam ni, walaupun kita tak bercerita tentang, kita tak berdakwah dengan dia, tapi dengan perbuatan kita tu insya-Allah akan ada sesuatu yang Allah akan balas kemudian. Saya dengan Uncle Ravi ni saya bit sebab sikit lah because of saya sedih sebab lepas dia tak ada. I hoping that dia pun sebenarnya bersama-sama, tapi itulah dia pergi dulu. Bermula I jadi volunteer, sebenarnya I pun tak ada duit. I datang daripada middle range punya family. My father adalah pencen, seorang pensioner government servant yang berkhidmat dengan berkhidmat dengan laut. So you all tahulah apa dia. Dia punya last base adalah di Lumut. My mom meninggal at my age 15. Arwah mak saya meninggalkan saya pada umur 15 tahun. Okay. Dan saya dibesarkan di boarding school. So saya biasa hidup susah. Saya orang yang susah. Mak ayah saya, maksudnya saya ada 5 orang adik-beradik Gina. Jadi
dalam apabila saya ada 5 adik-beradik ni, jadi kehidupan kami ni agak susah duduk di hostel. So bagaimana during waktu tu tak ada orang. Tak ada orang nak bantu kita pun. Tak ada orang nak bantu, tak ada orang, maksudnya just tak ada orang, even though orang kampung kita nak tanya, you hari ni makan apa? You nak tak kalau I bagi you kuih ke? Tak ada. Kampung I tak ada. Walaupun dalam kampung I tu ada a lot of community, Malay community. Tak ada during that time. So you know Jenna, what I did? Kalau you nak tahu, bila I balik cuti, I duduk boarding school. So setiap kali cuti, I akan bekerja. Ada one of uncle, kita panggil Toke lah. Toke, I balik rumah my grandma. Kalau si Surin tahulah, kalau orang Perak dia panggil opah tau. So I balik rumah opah. So dekat area rumah opah I dekat Taparut tu, so dia ada satu ladang. So dekat ladang tu, that uncle always like macam, kalau you mau duit, you tanam, you tahu, I tak tahulah nama apa, tapi kalau dulu I panggil, how to say terung Cina. Dia biasa yang terung, dia besar, kali macam coklat tu, yang tu, I kena tanam. So setiap batas tu, I kena tanam, dia ikut batas. Satu batas kalau I tanam, I boleh dapat 50 sen. So batas tu panjang, tahu tak? Panjang. So I bekerja macam tu. So sampailah so daripada kecil, I dah menjalani kehidupan yang susah. And then I tahu tak ada orang yang nak bantu I waktu tu. Only me and then myself, I yang sendiri. Kena berusaha lebih untuk dapatkan bantuan. And then apabila I dah habis belajar, and then waktu I dekat uni, I tengok ramai orang susah. Ada je kawan-kawan I yang maksudnya kadang-kadang kita pergi kafe, dia campur kan. I tak tahulah zaman sekarang mungkin dah tak ada. Zaman I dulu kita suka apa tahu, kan balance-balance orang makan minum tu. So campur-campur and then diorang makan. Tapi pandai je budak-budak tu. So that's why apa-apa pun sebenarnya it depend on you. You sama ada you nak ataupun you tak nak. And then apa kelebihan yang you ada. Kita jangan fikir pasal duit. Duit tu datang kemudian sebenarnya. Dengan kelebihan yang you ada tu, macam I, macam kalau early administration tadi, I ada mention that there is you need to know yourself better. Apa kelebihan yang you ada? Kalau you terror masak, you sedekah kat orang. You nampak tak kat situ? It based on apa yang kelebihan yang you ada. Jangan cari kekurangan you ada. Apa kelebihan yang you ada, yang tu you gunakan untuk bantu orang. And then kalau you guys tak percaya, nanti benda tu dengan sendiri, tiba-tiba bila you dah katalah dengan sikit-sikit you buat tu, you bagi sikit-sikit, benda yang simple, tak semestinya dengan duit. Macam ni, pada saya lah, untuk those the youngsters tu, bagaimana you all nak mula, mungkin tak tahu cara dia. First kali adalah mula daripada dalam rumah. Dalam rumah kita ada mak, ada ayah kita, ada adik-beradik kita start daripada dalam rumah. Bantu adik-adik kita ke, nak buat homework ke, nak ajar buat tuition ke adik-adik kita untuk youngsters ni. And then kawan-kawan kita dekat sekolah, yang tu kita start bantu. Sebenarnya kawan-kawan kita dekat sekolah apa sebenarnya ramai sebenarnya yang susah. So kita start daripada, kita start daripada rumah, dekat sekolah. So daripada situ bantu. Dan nanti dia akan jadi satu kebiasaan untuk kita bantu orang lain juga. So bila kita rasa seronok, kita rasa happy, enjoy dengan apa yang kita buat, so dia lama-lama dia akan jadi satu habit. Satu habit yang kita akan cuba bawa setiap kali ada orang susah, kita sendiri akan macam tanpa disuruh, kita sendiri yang akan terus macam okey tak apalah, jom beritahu okey macam ni, kau ada berapa ringgit, okey korang sikit-sikit, okey bantu untuk kawan kita yang dekat sekolah tu. Kita start daripada kecil-kecil, jangan fikir benda yang besar, kita start daripada kecil-kecil. Contohnya kalau dekat sekolah mungkin ada kawan-kawan kita yang tak makan, so bawa, okey kalau ada bekal tu, katalah kalau dekat bekal, ibu bekalkan macam zaman saya dulu, arwah nenek saya bekalkan nasi, satu bungkus sedabak macam tu, yang besar. So saya akan bahagi dua, kawan-kawan yang susah akan bagi dua, macam tu. So itu cara saya daripada permulaan, sebab apa-apa pun dia akan bermula pada diri kita sendiri, pada orang tu sendiri, sebab kita tak boleh paksa. Sebab bila benda-benda yang volunteering,
kita kena tanya pada diri kita sama ada bersediakah kita ataupun willing tak kita untuk bantu orang lain tanpa disuruh. Sebab nikmat apabila kita melakukan sesuatu itu dengan diri sendiri, dengan usaha sendiri, sangat manis rasanya. Akan berkekalan, insyaAllah.